Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Hafizin di atas perkongsian mengenai korban, tentang mengenai waktu korban, di mana waktu-waktu yang telah disyariatkan. Pertamanya saya ingin menzahirkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk bertemu dengan anda semula. Kalau dulu saya bercakap mengenai sedekah Ramadan di Yaman, kali ini saya nak bercakap mengenai sedekah korban di Yaman pula. Sebelum tu, tentang korban, apakah itu korban, tuan-tuan dan puan-puan? Korban atau udhiyah yang bermaksud haiwan sembelihan. Jadi ibadah korban adalah ibadah menyembelih haiwan ternak yang merupakan salah satu bahagian dari syiar Islam yang disyariatkan dalam Quran. Disebutkan tentang korban ni, kenapa perlu kita buat korban? Tujuan ibadah korban itu sendiri membawa maksud qarabah, dekat. Jadi tujuannya adalah tidak lain dan bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai tanda rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Dalilnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka itu, oleh itu, dirikanlah solat dan lakukanlah lakukanlah sembelihan haiwan korbanmu. Maka berkorbanlah tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa mempunyai kelapangan tetapi tidak korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Dan ini adalah satu galakan. Buatlah tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mampu. Kalau nak disyorkan buat di mana, buatlah di Yaman. Dan korban ni saya nak maklumkan, korban ni hukumnya adalah sunnah yang sangat dituntut. Kenapa Yaman, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Yaman merupakan sebuah negara yang sangat miskin dan telah berperang selama 6 tahun, dan keadaannya bertambah buruk. Menurut sumber UN, sekitar 24 juta ataupun 80% penduduk di sana amat bergantung kepada bantuan kemanusiaan ataupun bantuan yang mana untuk mereka bertahan hidup. Dan ada dikatakan jutaan mereka di sana diambang kebuluran. Tambahan itu, kehancuran sistem kesihatan negara itu membuatkan mereka tidak mampu menghadapi pandemik COVID-19. Lagi-lagi dengan wabak kolera yang belum berakhir, kegawatan ekonomi juga di Yaman tidak membolehkan mereka membeli dan makan daging. Mereka hanya makan daging ini hanya setahun sekali saja. Buatlah korban di Yaman, tuan-tuan. Saya mempunyai pengalaman yang lama di Yaman, yang mana saya rasai mereka adalah orang-orang yang susah, miskin, dan mereka sangat memerlukan makan dan minuman. Tanpa sokongan daripada kita, tuan-puan, mereka tidak mempunyai makan dan minuman, tuan-tuan. Dan kenapa pilih artisan, tuan-tuan dan puan? Kami punya pengalaman menganjurkan program ibadah korban selama selebih 10 tahun, termasuk Yaman 5 tahun. Dan kami juga mempunyai sukaryawan di sana, di Zabit. Keutamaan kami adalah lebih saiz kambing, lebih banyak daging akan dimanfaatkan, tuan-tuan dan puan. Dan kambing-kambing yang kami pilih adalah kambing yang
benar-benar cukup umurnya dan diperiksa oleh haiwan sembelihan. Sebelum berakhirnya seminggu hari raya tersebut, kami akan memastikan haiwan-haiwan ini akan diberi makan secukupnya selama seminggu untuk menggemukkannya. Kerana itu keutamaan kami, kerana lebih besar saiz kambing, lebih banyak daging akan dimanfaatkan. Dan mungkin ada yang bertanya, berapakah harga haiwan kibas Yaman? Kibas yang kami lakukan pada tahun ini hanya harga RM700 sahaja. Di manakah sasaran tahun ini? Di Zabit, insya-Allah, tempat yang sama. Kalau dulu mungkin kami ada pernah buat di Sanaa, di Zabit. Jadi tahun ini kami hanya fokuskan pada satu tempat saja, di Zabit, di Hudaidah, insya-Allah. Kerana Hudaidah dipati adalah kawasan penempatan yang sangat padat, lebih daripada 2 juta penduduk, dan kebanyakannya mereka sangat memerlukan bantuan. Jadi kerana itu kami pilih untuk memberikan bantuan di sana, insya-Allah. Oh, kami dapat soalan, bagaimana Altisam melakukan korban dalam suasana perang? Okey, kami mempunyai sukarelawan di sana, insya-Allah, tak perlu bimbang. Lebih 13 sukarelawan yang ada di sana yang akan membantu kami sepanjang projek korban ini dilakukan tanpa kelibat saya, insya-Allah. Mereka juga tahu mengendalikannya, memberi potong, menyembelih haiwan-haiwan di sana, dan agihan-agihan kepada fakir miskin yang sangat-sangat memerlukan, insya-Allah. Okey, cara-cara untuk melakukan ibadah korban ni mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh pergi ke website, boleh cari ke website kami, iaitu korbanakikah.alitisan.com. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh isi borang di atas talian dan buat bayaran melalui perbankan internet. Tak perlu puan untuk deposit ke bank. Kalau puan tidak familiar dengan kaedah ini, boleh gunakan cara yang lama, iaitu boleh isi borang, ambil borang di pejabat kami, atau atau boleh WhatsAppkan maklumat-maklumat yang penting, antaranya binatang apa yang puan nak buat dengan kami, iaitu kibas, dan nama-nama, email, nombor telefon, WhatsApp kepada kami, iaitu di nombor 016-205-1880 ataupun 012-527-1880, dan berserta dengan borang dan juga bukti bayaran yang menunjukkan puan sudah melakukan transaksi. Ada soalan lain lagi? Tak ada, Jadi saya berharap, saya andaikan puan-puan dan tuan-tuan dah memahami cara-cara untuk melakukan ibadah korban bersama kami. Jadi saya rasa setakat ini saja berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.